Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam untuk junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada tengah hari ini seperti biasa kita nak sambung pembacaan daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab dan hadis yang telah dikumpulkan dan disusun oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Dan kita masih lagi berkenaan tentang pengurusan jenazah. Hadis-hadis berkenaan tentang pengurusan jenazah. Maka pada bab yang ke-50 kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan al-qiyam, berdiri untuk jenazah. Maka apakah hukum berdiri untuk berjenazah? Maka lihat kepada Arafah baris yang pertama, sekelompok daripada para ulama berkata innal qiyama lil janazati kan. Hukum berdiri ketika mana jenazah tiba adalah pada awal Islam. Thumma nusikha, kemudian telah dimansuhkan. Wakilah, maka pada waktu itu diberikan pandangan kenapa pada waktu itu hukum berdiri untuk jenazah berlaku. Maka ada yang mengatakan bahawa ketika mana ianya berlaku Nabi SAW berdiri untuk jenazah, maka pada waktu itu yang telah lalu adalah jenazah seorang wanita Yahudi. Maka pada waktu itu berdiri kerana tidak mahu Nabi SAW lebih rendah daripada jenazah yang sedang melintasi. Wakilah, dan dikatakan pula inna qiyamahu sallallahu alaihi wasallam kana li ta'zimil malaikah, berdiri untuk jenazah adalah untuk memuliakan malaikat yang datang bersama dengan jenazah. Dan banyak lagi pada waktu itu pandangan-pandangan yang lain. Maka begitu juga Sahara, ada dibawa pada waktu itu pandangan-pandangan yang lain kenapa Nabi SAW berdiri untuk jenazah pada awalnya. Maka lihat kepada Sahara baris yang pertama, al-ba'ithu 'alal amri bil qiyam. Antara sebab kenapa diperintahkan untuk berdiri adalah yang pertama, imma tarhibul mayyit, kerana pada waktu itu nak menyambut kedatangan jenazah yang tiba di tanah perkuburan. Wa imma tahwilil mayyit wa tawzi'i, ataupun pada waktu itu merisaukan kedahsyatan yang bakal berlaku kepada jenazah. Dan ini adalah antara beberapa pandangan yang telah disebutkan oleh para ulama. Jom kita lihat hadis tentang Nabi SAW pernah berdiri untuk jenazah ataupun Nabi suruh untuk berdiri untuk jenazah ketika mana datang. Riwayat 1026. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an ibn Shihab bin Salim bin Abdullah an abihi an Amir bin Rabi'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Amir bin Rabi'ah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripada Nabi SAW baginda bersabda, idza ra'aitumul janazah, apabila kamu melihat jenazah, faqumu, maka berdirilah untuk jenazah. Maka Nabi suruh untuk berdiri ketika ataupun sewaktu jenazah tiba. Hatta, sehinggalah, tukhallifakum, kamu pada waktu itu meletakkannya di belakang, au tuda, ataupun meletakkan. Maka maknanya lebih kurang sama, tukhallifakum au tuda. Maka sehinggalah pada waktu itu kamu meletakkannya. Meletakkan di mana? Maka sebab itu lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, arada bihi wad'aha 'anil a'naqi. Maksud meletakkannya, maksudnya ketika mana diletakkan pada tanah. Maka pada waktu itu boleh duduk. Ataupun ada juga yang berpandangan hatta tuda'a bil ard, hatta tuda'a fil lahad, ketika mana diletakkan di dalam liang kubur. Maka daripada hadis ini menjadi jelas Nabi memerintahkan untuk berdiri sehinggalah jenazah itu diletakkan. Maka ini adalah
dalil untuk orang yang menggalakkan berdiri ketika mana jenazah tiba. Kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id, Jabir bin Abdullah, Sahal bin Hunayf, Qais bin Sa'ad dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Amir bin Rabi'ah adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 1027, wa bihi ilaihi qala hadatsana Nadr bin Ali al-Jahdami wal Hasan bin Ali al-Hulwani qala hadatsana Wahb bin Jarir qala hadatsana Hisham bin Dastawai an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitumul janazah, apabila kamu melihat akan jenazah, faqumu, maka berdirilah untuk jenazah. Faman tabi'aha, maka orang yang mengikuti akan penghantaran jenazah, fala yaq'udanna, maka janganlah mereka duduk sehingga jenazah tersebut diletakkan." Maka ini dalil yang kedua berkenaan tentang galakan untuk berdiri ketika mana tibanya jenazah. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Sa'id dalam tajuk ini adalah hadis yang hasan sahih, dan ianya adalah pandangan Imam Ahmad, Imam Ishaq. Mereka berdua berkata, man tabi'a janazatan, orang yang menghantar jenazah, maka janganlah duduk sehingga diletakkan jenazah tersebut daripada tengkuk-tengkuk kamu. Wa qad ruya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan sebagainya, annahum kanu yataqaddamunal janazah, mereka pada waktu itu berjalan mendahului jenazah, wa yaq'udun, dan mereka duduk qabla an tantahiyah, sebelum jenazah tiba pada mereka. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kata boleh duduk, tak ada masalah, kerana orang yang berjalan mendahului jenazah, mereka tiba di tanah perkuburan lebih awal, maka mereka boleh duduk walaupun pada waktu itu jenazah belum lagi diletakkan. Maka apakah dalil tak perlu berdiri untuk jenazah? Maka bab yang ke-51, babur rukhsati fi tarkil qiyam, bab pada hadis yang datang berkenaan tentang keringanan pada meninggalkan berdiri. Maka tak perlu untuk berdiri ketika mana jenazah tiba ataupun menghantar jenazah. Riwayat 1028, wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits bin Sa'd an Yahya bin Sa'id an Waqid wa huwa bin Amr bin Sa'd bin Mu'az an Nafi' bin Jubair an Mas'ud bin al-Hakam an Ali bin Abi Talib, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya disebutkan berdiri pada jenazah sehinggalah diletakkan di hadapan beliau. Maka berkata Ali, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri, summa qa'ada, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pilih untuk duduk. Maksudnya hukum tersebut tidak lagi dipakai dan hukum tersebut telah diganti dengan boleh berduduk ketika mana datangnya jenazah. Lihat kepada Sahara pada baris yang keempat. Kata Imam Tirmizi, maksud daripada Sayyidina Ali punya kata-kata, Nabi pernah berdiri kemudian duduk. Maka apakah maksud dia? Berkata Imam Tirmizi, hadis ini mempunyai dua makna. Yang pertama, annahu kana yaqumu lil janazah, adalah Nabi SAW berdiri untuk jenazah. Thumma yaq'udu, kemudian Nabi akan duduk setelah daripada selesai berdiri, apabila telah iza tajawazat wa ta'addat anhu, apabila jenazah telah melewati Nabi dan pada waktu itu jenazah telah diletakkan. Pandangan yang kedua, maksud daripada Nabi qama summa qa'ada adalah apabila Nabi SAW pernah berdiri apabila jenazah lalu ataupun datang untuk beberapa ketika, summa lam yakun, dan kemudiannya Nabi SAW tidak lagi berdiri, bahkan Nabi SAW akan duduk. Dan inilah yang menjadi perbuatan Nabi SAW al-akhir, yang terakhir. Dan ini menunjukkan bahawa tidak lagi disuruh untuk berdiri. Nak berdiri boleh, tapi tidak disuruh untuk berdiri ketika mana adanya jenazah melintasi ataupun tiba dan sebagainya. Dan tidak ada masalah untuk duduk. Jelas ke jelas? Kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Hasan bin Ali dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ali adalah hadis hasan sahih. Wa fihi, dan pada riwayat ini adanya periwayatan oleh 4 orang tabi'in, ba'duhum an ba',
sebahagian daripada sebahagian yang lain. Dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu. Berkata Imam Syafi'i, wa hadza as-sahhu, dan ini adalah yang paling sahih pada tajuk ini. Wa hadzal hadis, dan hadis ini adalah nasikh untuk hadis yang sebelum ini, iaitu perintah untuk berdiri ketika mana ada jenazah datang ataupun melewati. Maka apakah yang ada pada hadis sebelum ini? Sabda Nabi SAW, idza ra'aitumul janazah, apabila kamu melihat jenazah, fakumu, maka hendaklah kamu berdiri. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, insya'a qama, jika mahu boleh berdiri, wa insya'a lam yakum, jika mahu maka tidak perlu berdiri. Wahtajja, dan telah mengambil dalil sesungguhnya Nabi SAW telah diriwayatkan daripada baginda annahu qama, bahawa sesungguhnya baginda Nabi SAW pernah berdiri, summa qa'ada, kemudian Nabi SAW telah duduk. Dan inilah seperti yang disebutkan oleh Ishaq bin Ibrahim ataupun Ishaq bin Rahwayh rahimahullahu ta'ala. Wa makna, dan makna daripada ungkapan Sayyidina Ali bahawa Nabi SAW pernah berdiri kepada jenazah dan kemudian duduk adalah kana Nabi SAW, adalah pada awalnya Nabi SAW berdiri apabila melihat jenazah, thumma taraka, kemudian Nabi SAW meninggalkan perbuatan tersebut, fakana, maka adalah Nabi tidak lagi berdiri apabila melihat jenazah. Maka bila melihat jenazah, Nabi SAW tidak berdiri lagi. Bab yang ke-52, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan sabdaan Nabi, al-lahdulana, lahat adalah untuk kami, wasyikku li ghairina, dan syik adalah untuk selain daripada kami. Lahat dan syik adalah pada waktu itu cara menguburkan jenazah, mengkebumikan jenazah apabila telah dikorek tanah perkuburan. Dan kalaulah pada waktu itu tempat pembaringan jenazah adalah pada bahagian kiri, pada bahagian kiri, maksudnya kalaulah tanah perkuburan di depan kita, kalaulah pada waktu itu jenazah tempat letaknya adalah pada bahagian kiri, dia macam ke bawah sedikit, dia macam ke kiri dan dalam sedikit, maka itu dipanggil lahat. Sementara asyik pula, pada waktu itu tempat meletak mayat adalah pada tengah-tengah kubur. Maka ketika mana adanya kubur, maka pada bahagian surface kubur dikorek lagi lubang, dan pada waktu itu muat-muat untuk meletakkan jenazah. Maka jika meletakkan jenazah pada bahagian tepi dan ia pada bahagian kiri, bila kita memandang kubur pada bahagian kiri dan ke bawah, maka itu adalah lahat. Dan apabila ianya adalah ke bawah tetapi pada bahagian tengah, maka ianya adalah asyik. Jelas ke jelas? Biasa tengok kan, biasa nampak. Okey, maka apakah maksud Nabi lahat adalah untuk kami dan syik adalah untuk selain daripada kami? Maka ada beberapa pandangan. Lihat kepada Sahara dulu pada baris yang pertama, maka kata para ulama, maksud daripada lahat adalah untuk kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adalah allazi nu'thiruhu wa nakhtaruh, adalah cara pengkebumian yang Nabi suka. Itu maksud lahat untuk kami. Dan syik adalah untuk selain daripada kami, iaitu adalah cara pengkebumian orang-orang sebelum datangnya Islam, sebelum daripada kami. Ini adalah maksud yang pertama. Kemudian pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Arafah pula pada baris yang pertama, maka maksudnya adalah innal murada, maksudnya adalah lahat adalah cara pengkebumian orang Islam, sementara syik adalah cara pengkebumian orang bukan Islam. Maka daripada sini juga nampak kelebihan lahat berbanding daripada syik. Pandangan yang ketiga, apakah maksud lahat untuk kami? Yang ketiga, al-lahdu lana ay li ahli al-Madinah, cara mengkebumikan jenazah mengikut orang Madinah adalah mengikut cara lahat. Pada waktu itu bila dikorek kubur, maka tempat meletakkan jenazah adalah pada bahagian kiri bila kita melihat ke dalam kubur. Dan kemudian syik adalah untuk selain daripada kami, adalah untuk penduduk Mekah. Itu cara untuk penduduk Mekah. Okey.
dan sebagainya. Maka ini adalah beberapa perbahasan tentang maksud daripada lahad untuk kami. Bab yang ke-52 riwayat 1029. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin Nasr bin Abdurrahman al-Kufi wa Yusuf bin Ibn Musa al-Qattan al-Baghdadi qalu hadatsana Hakam bin Salmin an Ali bin Abdul A'la an abihi an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahad adalah untuk kami dan syirik adalah untuk selain daripada kami. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jarir bin Abdullah, Aisyah, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis gharib daripada sanad ini. Bab yang ke-53, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, ma yaqulu, apa yang patut diucapkan, idza, apabila udkhilal mayyitu qabrah, dimasukkan jenazah ke dalam kuburnya. Maka nak baca apa? Riwayat 1030. Wa bihi ilahi qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar qala hadatsana Hajjaj bin An-Nafi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza udkhilal mayyit, apabila dimasukkan jenazah ke dalam perkuburan, qala, maka pada waktu itu berkata, wa qala Abu Khalid, dan Abu Khalid mempunyai perkataan yang berbeza, idza wudi'a, apabila diletakkan jenazah di dalam lahad, qala marrah, maka ucapkanlah sebanyak sekali. Apakah ucapan dia? Baca bismillah wa billah ala millati rasulillah. Maka dibaca sekali, bismillah wa billah ala millati rasulillah. Wa qala marrah, dan selepas itu dibaca lagi sekali, bismillah wa billah wa ala sunnati rasulillah. Maka bila dimasukkan jenazah, maka dibaca dua doa ini, bismillah dengan nama Allah, wa billah ala millati rasulillah, dan yang keduanya bismillah wa billah wa ala sunnati rasulillah SAW. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini min ghairi, daripada sanad yang berbeza juga, daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi SAW, yang telah meriwayatkannya Abu Siddiq An-Naji, daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi SAW. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abu Siddiq, daripada Abdullah bin Umar juga, namun ianya adalah secara mauquf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kejap. Okey. Bab yang ke-54, bab ma jaa fi thawbil wahid yulqa tahta al-mayyit fil qabri. Bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang kain, satu kain yang diletakkan di bawah jenazah ketika mana berada di dalam kubur. Maka orang-orang dulu sebelum masukkan jenazah, maka dekat atas tanah, maka pada waktu itu diletakkan kain. Apa hukum dia? Maka jom kita lihat pada syayakha, pada baris yang kedua daripada bawah. Al-jumhur yukrihuna, majoriti para ulama mengatakan ianya makruh. Lianna syakran, kerana sesungguhnya hamba yang telah Nabi merdekakan namanya Syakran. Wa in kana alqa, walaupun dia yang telah meletakkan kain untuk Nabi SAW di bawah Nabi, lakinnaha ukhrijat, namun sebenarnya selepas itu kain tersebut telah dikeluarkan. Fa inna ibn Abbas, maka sesungguhnya Abdullah bin Abbas, perawi hadis, yufti, telah memberi fatwa khilafah, bertentangan daripada apa yang beliau telah riwayatkan, seperti mana pandangan jumhur. Fahuwa yu'ayyiduhul jumhur, dan riwayat beliau pada waktu itu menyokong pandangan jumhur bahawa tidak perlu dan hukumnya adalah makruh. Riwayat 1031. Wa bi ilaihi qala sana Zaid bin Akhram At-Tai qala sana Uthman bin Farqad qala sami'tu Ja'far bin Muhammad an abihi qala alladhi alhada, orang yang telah mengorek kubur dalam bentuk lahad untuk Nabi SAW adalah Abu Talha, bapa tiri kepada Anas bin Malik. Maka Abu Talha Al-Ansari yang telah korek kubur untuk Nabi SAW. Walladhi alqa, dan orang yang telah meletakkan al-qatifah, kain, tahtahu, di bawah Nabi SAW adalah Syukran, yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Nabi SAW. Okey, lihat kepada Sahara pula. Maka apakah pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qatifah,
Maka ianya adalah kisak pada waktu itu kain yang besar. Imam Nawawi berkata telah meletakkannya syukran. Waqala, dan pada waktu itu berkata, karihtu ayyal bisahu ahadun ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Kata syukran, aku tidak suka ada orang lain menggunakannya selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia letak untuk di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kubur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah kain tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftarishuha, biasa untuk hamparkan. Nabi guna sebagai hamparan. Wa qad nassa Syafi'i, dan Imam Syafi'i telah menegaskan, dan selain daripadanya daripada kalangan fuqaha, bahawa makruh meletakkan kain ataupun bantal ataupun seumpamanya di bawah jenazah di dalam kubur. Dan dikatakan itu adalah khususiyah khas untuk Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Ja'far, muka surat 828. Berkata Ja'far, dan telah mengkhabarkan kepadaku anak lelaki kepada Abu Rafiq. Beliau berkata, aku telah mendengar Syakran berkata, ana wallahi, aku demi Allah, taratu telah meletakkan al-qatifah, kain di bawah Nabi SAW di dalam kubur. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Syakran adalah hadis yang hasan gharib, dan Ali ibn al-Madini telah meriwayatkan daripada Uthman bin Farqad akan hadis ini. Riwayat yang ke-1032. Wa bi ilai qala rasulullah Muhammad bin Bashar qala rasulullah Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Abi Jamrah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah diletakkan di dalam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam qatifatun, satu hamparan, satu kain hamparan hamra, berwarna merah. Maka daripada riwayat ini kita tahu kain tersebut berwarna merah. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan Syu'bah daripada Abu Hamzah Al-Qattab, dan nama Abu Hamzah adalah Imran bin Abi Atha, dan diriwayatkan daripada Abu Jamrah Ad-Dubai, dan nama Abu Jamrah Ad-Dubai Nasr bin Imran. Maka satu Abu Hamzah dan kemudian satu lagi Abu Jamrah. Dia berbeza pada titik yang ada pada nama. Wakilahuma, dan kedua-duanya adalah sahabat Nabi, sahabat anak murid kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya beliau tidak menyukai untuk diletakkan di bawah jenazah di dalam kubur sesuatu. Wa ila hadza, dan kepada pandangan inilah telah pergi sebahagian daripada ahli ilmu, dan telah berkata Muhammad bin Bashar pada tempat yang lain, hadatsana Muhammad bin Ja'far wa Yahya an Syu'bah an Abi Jamrah an Nabi sallallahu alaihi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa hadza asah, dan sanad ini adalah lebih sahih. Bab ma jaa fi taswiyatil qabri, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang meratakan kubur. Panggil Aliyah jap panggil Aliyah ataupun Aminah, salah seorang. Bab yang ke-50, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan taswiyatil qabr, meratakan kubur. Apakah maksud meratakan kubur? Maka lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. Qala Syafi'iyah, berkata para ulama mazhab Syafi'i, al-afdal, yang afdalnya at-tarbi', menjadikan kubur tersebut berbentuk empat segi, supaya boleh nampak kubur. Watastih, dan pada waktu itu menjadikan kubur tersebut sedikit tinggi, menjadikan kubur sedikit tinggi. Ambil air kosong yang tak sejuk. Maka ini adalah pandangan Imam Syafi'i. Pada waktu itu kubur tersebut dijadikan berbentuk empat segi, tak semestinya kena ada binaan. Tapi kalaulah pada waktu itu kerana hujan dan sebagainya nak letak batu-batu di sekelilingnya, maka pada waktu tak mengapa. Maka dalam mazhab Syafi'i menjadikan kubur pada waktu itu bersegi empat dan sedikit tinggi, itu adalah lebih afdal. Sementara itu para ulama yang lain menyebut pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-afdal at-tasnim, pada waktu itu menjadikan kubur seperti bonggolan unta. Maksudnya ada satu bahagian yang tinggi, seperti mana bonggolan unta. Kasih kak. Maka ini adalah pandangan yang lain. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, maka berkata perawi, aku telah melihat kubur baginda sallallahu alaihi wasallam musannama, pada waktu itu berbonggol, dan pada waktu itu tinggi. Kemudian Imam Syafi'i mentakwilkan masuk musannam pada waktu itu adalah musattah dan sebagainya.
Berapa tinggi yang patutnya ketinggian kubur daripada tanah tersebut? Maka kata Ibnul Ummam rahimahullah, ayyurfa'al qabru, ditinggikan kubur pada waktu itu qadra shibrin, kadar sejengkal, kadar satu jengkal. Namun hadis yang bakal kita baca, pada waktu itu kubur tersebut tidak ditinggikan. Jom kita lihat riwayat berkenaan tentang meratakan kubur. Okey, bab yang ke-1000 hadis yang ke-1033. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Abi Wa'il anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Ali radhiyallahu ta'ala telah berkata kepada Abu Hayyaj al-Asadi, ab'atsuka, aku akan menghantarkan kamu, ala ma ba'athani Nabi SAW, membawa mesej yang mana Nabi telah menghantarkan aku untuk menyampaikan mesej tersebut. Alla tada'a qabra, maka janganlah pada waktu itu membiarkan mana-mana kubur musyrifah ditinggikan. Jangan membiarkan mana-mana kubur yang telah ditinggikan, illa sawaitah, kecuali pada waktu itu diratakan. Maka ini adalah apa yang Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah diperintahkan untuk menyampaikan mesej. Kat mana Nabi SAW suruh Sayyidina Ali untuk war-warkan ini? Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama. Kata para ulama, di pasar-pasar Mekah dan juga pada tanah perkuburan sewaktu tahun pembukaan kota Mekah. Maka pada waktu itu Nabi SAW perintahkan Sayyidina Ali untuk membawa mesej ini. Okey. Wala timsalah, dan pada waktu itu tidak ada patung, illa tamastah, kecuali hendaklah pada waktu itu engkau pecahkannya, ataupun pada waktu itu pindahkan ia daripada kawasan tersebut. Atau masa pada waktu itu membinasa dan menghancurkan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, berkata Imam Tirmizi, hadis Ali adalah hadis yang hasan, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu yakrahun, mereka mengatakan makruh untuk meninggikan kubur lebih daripada kadar tanah. Berkata Imam Syafi'i, akrahu, aku mengatakan makruh untuk meninggikan kubur kecuali pada kadar ma yu'rafu, yang boleh difahami bahawa itu adalah kubur, likailah, supaya tidak yuta'u, dipijak di atas kubur, wala yujlasu alaihi, dan tidak diduduk oleh orang di atas kubur. Maka kata Imam Syafi'i, boleh nak tinggikan, tapi mengikut kadar kebiasaan penduduk setempat tersebut. Jangan terlalu tinggi pula, sekadar cukup bila ada pada waktu itu tinggi, maka pada waktu itu orang tahu di situ adalah kubur. Bab ma jaa fi karahiyatil wat'i 'alal kubur wal julusi 'alaiha, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang makruhnya al-wat'i, memijak di atas kubur dan duduk di atas kubur. Lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga daripada bawah. Maka kata para ulama, yukrahu, hukumnya adalah makruh untuk memijak ataupun berjalan di atas kubur. Berkata Imam Tahawi, ini adalah makruh, sementara pada waktu itu ada yang mengatakan ini adalah makruh tanzihi. Sementara berkenaan tentang duduk di atas kubur, wal julusu 'alal qabri, maka ada yang berpandangan maksudnya pada waktu itu duduk dengan yang tak bolehnya adalah duduk dengan tujuan untuk membuang air dan sebagainya, itu adalah makruh. Ada mengatakan maksud yang tak boleh duduk di sini adalah duduk pada waktu itu dengan tujuan biasa, itu pun adalah makruh. Maka duduk di atas kubur, di tepi kiri kanan kubur tak ada masalah. Duduk betul-betul di atas kubur adalah makruh. Begitu juga memijak kubur adalah makruh. Riwayat yang ke-1034. Wa bi ilaihi qala sana Hannadun qala sana Ibnu al-Mubarak an Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir an Muslim ibn Ubaidillah an Abi Idris al-Khawlani an Wathilah ibn al-Asqa an Abi Marsal al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi SAW, sabda Nabi SAW, la tajlisu, janganlah kamu duduk di atas kubur. Maka ini larangan. Nabi SAW tidak membenarkan pada waktu itu untuk duduk di atas kubur. Wala tusallu ilaiha, dan janganlah kamu solat menghadap ke arah kubur. Janganlah kamu solat menghadap ke arah kubur.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Ammar bin Hazam, Bashir bin Khasasiyah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, wa bi ilaihi qala sana Muhammad bin Bashar qala sana Abdurrahman bin Mahdi an Abdullah bin al-Mubarak bi hadzal isnad nahwa, wa bi ilaihi qala sana Ali bin Hujrim wa Abu Ammar qala hadatsana Walid bin Muslim an Abdurrahman bin Yazid bin Jabir an Busr bin Ubaidillah an Wathilah bin al-Asqa an Abi Marthad an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa. Riwayat lebih kurang sama. Walaysa fi, namun pada sanad ini tidak ada nama perawi Abu Idris dan ini adalah lebih sahih. Berkata Imam Tirmizi, telah berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, hadis Abdullah bin Mubarak adalah khata', ada kesalahan. Telah melakukan kesalahan pada periwayatan hadis ini Abdullah bin Mubarak, wa zada fihi, dan beliau telah menambah pada perawi an Abi Idris Al-Khawlani, wa innama huwa, padahal yang sepatutnya bukan Abu Idris Al-Khawlani, sebaliknya adalah Busur bin Ubaidillah daripada Wathilah bin Asqa. Hakadha, sebenarnya sanad seperti inilah yang telah diriwayatkan oleh lebih daripada seorang daripada Abdurrahman bin Yazid daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Walaysa fihi, dan di dalam sanad tersebut tidak ada nama perawi Abu Idris Al-Khawlani. Wa Busr bin Ubaidullah, dan Busr bin Ubaidullah juga telah mendengar hadis terus daripada Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu. Bab yang ke-57 berkenaan tentang makruh pada waktu itu untuk menulis di atas kubur ataupun membina kubur dengan sesuatu binaan yang kukuh ataupun binaan yang tersendiri. Itu hukumnya adalah makruh. Yang ini kita sambung nanti insya-Allah pada hari Sabtu jam 5.15 pagi. Untuk minggu ini hari Sabtu dan Ahad kelas hanya pada jam 5.15 pagi insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.